Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Azizan Sabjan selaku penyelia dan pengajar bagi subjek HFI 302E Islamic Philosophy. Baiklah, pada hari ini saya akan tentangkan satu tajuk yang telah diberikan kepada saya, iaitu berkaitan dengan topik Discuss the concept of Mutakallimun in Islamic Philosophy, ataupun bincangkan berkenaan dengan konsep Mutakallimun dalam falsafah Islam. Slide ini disediakan oleh saya sendiri, iaitu Dr. Nadia binti Effendi dengan nama matrik 146243. Diteruskan dengan bahagian pengenalan. Bagi bahagian pengenalan ini, saya memberikan definisi secara umum berkenaan dengan falsafah, iaitu bidang falsafah ini merupakan bidang ilmu yang tertinggi yang telah menjadi dasar kepada ilmu-ilmu lainnya, yakni yang berkaitan dengan pengetahuan berkenaan dengan pengertian daripada ahli dalam bidang ilmu itu sendiri, yang digelar sebagai ahli falsafah. Itu adalah pengertian yang diberikan oleh Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Manakala falsafah itu sendiri mempunyai dua suku kata yang berasal daripada bahasa Greek, iaitu philo dan sophia, yang seterusnya telah membentuk sebuah perkataan iaitu philosophia. Dan dua suku kata itu sendiri juga mempunyai makna tersendiri, iaitu philo membawa maksud suka atau cinta, manakala suku kata sophia pula membawa maksud hikmah ataupun wisdom. Jadi apabila kedua-dua maksud tersebut digabungkan, ia membentuk satu suku kata ataupun satu perkataan, iaitu cinta atau suka kepada hikmah. Dapat juga yang mengatakan bahawa maksud bila ia digabungkan, ia membawa maksud cinta atau suka kepada ilmu pengetahuan. Itu adalah definisi yang diberikan secara umum berkenaan dengan falsafah. Dan bagi falsafah Islam pula, dikatakan bahawa awal mula kata falsafah Islam adalah dengan asal kata hikmah. Kerana daripada syariat Islam, istilah falsafah itu tidak wujud, dan disebabkan itu perkataan hikmah itu dikatakan menjadi pengganti kerana mempunyai pemaknaan yang sama dengan istilah falsafah. Dan kita dapat lihat bahawa aspek utama yang membezakan falsafah Islam dan Barat adalah menerusi sumber, iaitu sumber autoriti yang digunakan oleh falsafah Islam adalah menerusi sumber Al-Quran adalah hadis, dan tidak akan meninggalkan dua sumber autoriti itu. Manakala falsafah Barat pula, mereka hanya bergantung kepada logik semata-mata. Dan fokus bagi perbincangan kali ini adalah berkaitan dengan salah satu cabang ilmu dalam falsafah Islam, iaitu berkenaan dengan mutakallimun, yang akan kita bincangkan dengan lebih lanjut pada bahagian seterusnya. Kita mulakan dengan konsep mutakallimun. Kita akan melihat apakah itu maksud mutakallimun, dan di sini saya sudah menyediakan tiga pendefinisian daripada tiga sumber yang berbeza. Itu yang pertama daripada The Oxford Dictionary of the Middle Age, mengatakan bahawa mutakallimun adalah seseorang atau individu yang mengamalkan ilmu kalam. Dikala Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pula membawa maksud mutakallimun membawa maksud ahli kalam, ataupun dalam kamus itu perkataan yang berbunyi mutakallim. Manakala saya ambil definisi daripada kajian yang dilakukan oleh Muslihatun Nadiah, Imam Murtasih dan Pujianti, mereka mengatakan mutakallimun bermaksud golongan yang terlibat dalam bidang ilmu teologi dan memanfaatkan pemikiran berbentuk deduktif, termasuklah dengan menggunakan pemikiran logik Yunani. Dan jelaslah apabila kita lihat pendefinisian ini, kita dapat menyimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan dengan mutakallimun itu adalah seseorang yang ahli dalam bidang ilmu teologi Islam, atau juga yang dikenali sebagai ilmu kalam. Baiklah, seterusnya saya memberikan beberapa penerangan berkenaan dengan aspek ilmu kalam, kerana seperti kita tahu, mutakallimun itu sendiri merupakan ahli dalam bidang ilmu kalam, ahli kalam. Jadi sudah semestinya ilmu kalam merupakan perumah bagi mutakallim itu sendiri. Dan nampaknya di sini konsep bagi ilmu kalam daripada bahasa Arab, kalam merupakan ataupun bermaksud sebagai sebuah perjanjian ataupun ketentuan. Daripada definisi yang diberikan oleh Kamus Bahasa pula mengatakan bahawa ia adalah kata ataupun perkataan, terutamanya yang merujuk kepada kata-kata Allah atau kalam Allah. Daripada perspektif tauhid pula, mengatakan bahawa ilmu kalam ini merupakan bidang ilmu yang membicarakan berkenaan dengan isu-isu tauhid dalam mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terdapat disangkal pula bahawa terdapat beberapa sarjana juga memberikan penjelasan berkenaan dengan konsep ilmu kalam ini, dan saya telah menyatakan dua sarjana tersebut. Antaranya ialah Ahmad Hanafi, mengatakan bidang ilmu kalam ini merupakan bidang ilmu yang membahaskan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah, Rasul-Rasul Allah, dan pelbagai lagi yang berkaitan dengan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Sarjana Mustafa Abdul Ar-Razik pula memberikan beberapa nama lain bagi bidang ilmu kalam ini, iaitu ilmu kalam juga dikenali sebagai ilmu tauhid, ilmu usuluddin, fiqh al-akbar, dan juga ilmu teologi. Baiklah, ini adalah beberapa aspek yang saya bincangkan berkaitan dengan ilmu kalam ini, iaitu bagaimanakah sejarah kemunculan awal ilmu kalam ini, dan juga apakah sumber perbahasan dalam ilmu kalam, dan juga aliran-aliran yang terdapat dalam ilmu kalam ini. Kita mulakan dengan sejarah kemunculan ilmu kalam terlebih dahulu. Diketahui bahawa ilmu kalam ini wujud beberapa kurun selepas pemergian baginda Rasulullah SAW. Jadi dengan arti kata lain, semasa pemerintahan Islam, kerajaan Islam pada ketika itu masih berada dalam tampuk pemerintahan baginda Rasul,
ilmu kalam masih tidak wujud lagi semasa ketika itu. Dan sini saya sertakan beberapa peristiwa yang dikaitkan dengan awal kemunculan dan juga perkembangan ilmu kalam itu sendiri. Itu misalnya dengan peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Dikatakan selepas kewafatan Khalifah Uthman, Khalifah Ali bin Abi Talib telah menggantikan beliau untuk menjadi pemerintah uh, untuk menjadi khalifah pada ketika itu. Dan pelantikan Khalifah Ali bin Abi Talib sebagai pengganti Uthman telah menimbulkan rasa tidak puas hati satu kelompok ini ataupun yang dikenali sebagai kelompok Muawiyah. Mereka tidak merasakan puas hati dengan keputusan tersebut dan hal ini telah menyebabkan berlakunya perseteruan antara dua belah pihak, iaitu pihak di antara pihak Muawiyah dengan pihak Khalifah Ali bin Abi Talib. Dan perseteruan antara dua belah pihak ini memuncak sehinggalah terjadinya perang Siffin. Namun pada akhirnya terdapat perang Siffin diselesaikan dengan solusi yang dipanggil tahkim ataupun betrays ataupun boleh dikatakan kedua-dua belah pihak ambil jalan perdamaian. Namun siapa sangka jalan perdamaian ataupun tahkim ini telah menimbulkan lagi rasa tidak puas hati dan terdapat pihak yang tidak menerima keputusan tersebut, iaitu kelompok yang pada awalnya merupakan penyokong setia bagi Khalifah Ali bin Abi Talib. Bagi mereka, mereka menginginkan Khalifah Ali untuk menentang sekeras-kerasnya kelompok Muawiyah tersebut kerana telah berani menentang Ali pada peringkat awalnya. Namun pada akhirnya Khalifah Ali bin Abi Talib telah mengambil jalan perdamaian dan hal ini telah menyebabkan mereka kecewa dengan Khalifah Ali bin Abi Talib dengan keputusan beliau tersebut. Kelompok yang saya masukkan di sini adalah yang kemudiannya dinamakan sebagai Khawarij. Itu kelompok inilah pada awalnya merupakan penyokong Khalifah Ali bin Abi Talib dengan satu lagi kelompok besar, iaitu kelompok Syiah. Jadi kaitan antara peristiwa ini dengan ilmu kalam adalah Khawarij dan Syiah ini menunjukkan bermulanya adanya aliran-aliran fikir dalam ilmu kalam ini yang seterusnya akan menyebabkan terwujudnya lagi aliran-aliran lainnya. Dan persoalan pertama yang timbul dalam sejarah kemunculan ilmu kalam ini adalah berkenaan dengan dosa besar. Apakah yang dimaksudkan dengan soalan dosa besar ini adalah um, seperti kita tahu Khalifah Uthman bin Affan telah dibunuh, itu juga dengan Khalifah Ali bin Abi Talib beberapa tahun selepas itu. Dan terdapat juga perkhianatan juga pergolakan politik pada zaman itu dan kesemua ini dilabelkan sebagai pelaku dosa besar oleh ahli pemikir ini. Jadi terdapat persoalan yang timbul mengatakan bahawa apakah status keimanan bagi pendosa-pendosa besar ini? Sama ada iaitu misalnya pembunuh Khalifah Uthman dan Khalifah Ali. Adakah mereka masih bergelar Muslim ataupun sudah kafir disebabkan oleh dosa besar mereka itu? Jadi aliran-aliran ini telah memberikan pandangan mereka itu sendiri bagi menjawab soalan yang pertama, soalan berkenaan dengan dosa besar ini. Misalnya Khawarij. Khawarij mengatakan bahawa pendosa besar ini ataupun pelaku dosa tersebut telah jatuh kafir, sudah keluar daripada Islam disebabkan oleh dosa mereka tersebut dan golongan pendosa besar ini harus ataupun wajiblah untuk dibunuh. Itu adalah pandangan yang diberikan oleh aliran Khawarij. Manakala terdapat juga aliran yang menentang perkara ini ataupun tidak bersetuju dengan pendapat aliran Khawarij tersebut, iaitu contohnya aliran Murji'ah. Bagi mereka dosa itu adalah urusan Allah dan pendosa itu masih bergelar Muslim, dan bagi urusan dosa tersebut hanya Allah saja yang layak menghakimi mereka. Dan seterusnya terdapat juga pandangan daripada aliran Mu'tazilah yang mengatakan bahawa uh, golongan yang melakukan dosa besar ini berada di tengah-tengah, iaitu mereka bukanlah lagi seorang Muslim dan bukan juga telah jatuh kafir. Mereka berada di tengah-tengah antara kedua-dua itu. Jadi itulah antara serba sedikit berkenaan dengan sejarah kemunculan dan juga perkembangan ilmu kalam ini yang seterusnya telah menjadi satu bidang ilmu ahli pemikir di dalam falsafah Islam. Seterusnya adalah sumber perbahasan ilmu kalam ataupun apakah yang mereka gunakan sebagai rujukan dalam melakukan bahasan ini, iaitu mereka semestinya menggunakan Al-Quran dan hadis dan juga berlaku sumber juga berhasil daripada hasil pemikiran ahli kalam itu sendiri. Dan aliran-aliran yang terdapat dalam ilmu kalam adalah seperti yang sudah saya beritahu tadi, adanya Khawarij, Syiah dan juga munculnya aliran-aliran lain seperti Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah dan Jabariyah, Maturidiyah dan juga Al-Ash'ariyah. Itu adalah serba sikit berkenaan dengan ilmu kalam. Seterusnya, daripada aspek yang dapat kita bincangkan berkenaan dengan ilmu kalam dan mutakalimun ini adalah berdasarkan aliran-aliran tadi, terdapatnya corak pemikiran yang berbeza antara ahli-ahli kalam ini. Itu yang saya akan bincangkan pada hari ini. Terdapat 3 corak pemikiran mutakalimun itu, iaitu tradisionalisme, corak pemikiran rasionalisme dan juga ilumanisme. Kita mulakan dengan corak pemikiran yang pertama, iaitu corak pemikiran tradisionalisme. Bagi kelompok yang menggunakan corak pemikiran tradisionalisme ini, mereka lebih mendahulukan nas-nas dan dalil-dalil dalam meletakkan
sesuatu perkara dan meletakkan kedudukan akal jauh lebih rendah. Maknanya dalam apa saja perbahasan ataupun apa saja keputusan yang mereka ambil, kelompok takalimun yang menggunakan corak pemikiran tradisionalisme ini, mereka akan mendahulukan dalil Al-Quran dan hadis terlebih dahulu. Barulah selepas itu kedudukan akal digunakan. Dan dikatakan bahawa aliran yang terlibat ataupun yang mengikuti corak pemikiran tradisionalisme ini adalah aliran Asy'ariyah dan aliran Al-Maturidiyah. Dan juga dikatakan bahawa mereka inilah yang juga pada masa kini dikenali sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana mereka adalah kelompok yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara ciri lain berkenaan dengan corak pemikiran tradisionalisme ini adalah mereka ini menolak aliran yang berpegang kepada rasionalisme seperti ajaran Mu'tazilah. Kita akan lihat ciri-ciri berkenaan dengan rasionalisme pada slide selepas ini. Kita akan mengetahui kenapakah mutakalimun yang bercorak tradisionalisme ini menentang mutakalimun yang bercorak pemikiran rasionalisme. Antara tokoh ataupun mutakalimun yang dapat dilihat terlibat dengan corak pemikiran tradisionalisme ialah tokoh dalam aliran Asy'ariyah iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan kelompok yang bercorak pemikiran tradisionalisme ini juga percaya bahawa akal ini hanyalah berfungsi sebagai saksi ataupun sebagai saksi penjelasanlah kepada dalil Al-Quran, dan fungsi akal hanyalah terletak di belakang dalil-dalil ini, dan mereka akal tidak boleh berdiri sendiri tanpa hadirnya dalil-dalil dan nas-nas. Itu adalah kepercayaan ataupun cara corak pemikiran tradisionalisme ini berjalan. Dan juga mereka juga percaya bahawa akal tidak mempunyai hak sama sekali untuk menghakimi. Dapat kita rumuskan di sini bahawa mutakalimun yang bercorak tradisionalisme ini sangat mengutamakan dalil-dalil dan juga nas-nas Al-Quran dan hadis dan meletakkan akal lebih rendah daripada nas-nas dan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tersebut. Kita teruskan dengan corak rasionalisme, corak pemikiran rasionalisme. Terdapat juga beberapa ciri yang akan dibincangkan, dan berdasarkan ciri-ciri inilah kita dapat mengetahui mengapakah bagi mutakalimun yang bercorak tradisionalisme sangat menentang corak pemikiran rasionalisme ini. Yang ciri yang pertama adalah kelompok yang bercorak pemikiran nasionalisme ini mengangkat akal fikiran setinggi-tingginya, melebihi ataupun mendahului kebenaran daripada aspek lain. Melebihi segalanya lah. Maksudnya memang akal diletakkan sebagai satu, lebih segalanya. Termasuklah nas dan juga dalil-dalil Al-Quran. Mereka mempertahankan pandangan mereka menggunakan dalil nakli, walaupun perkara-perkara yang mereka cuba pertahankan adalah berkaitan dengan hal-hal tidak masuk akal. Dalam ciri yang ini, mereka akan cuba untuk menghuraikan ataupun buat perbahasan berkenaan itu sampailah hal-hal yang tidak masuk akal itu pun boleh dicapai oleh akal. Itu adalah antara ciri bagi corak pemikiran nasionalisme ini. Dan antara yang terlibat dengan corak pemikiran rasionalisme ini adalah aliran Mu'tazilah, dan antara tokoh yang terlibat adalah tokoh utama bagi aliran Mu'tazilah itu sendiri iaitu Wasil bin Adha. Dan bagi takalimun yang berpegang kepada corak pemikiran rasionalisme ini juga, mereka mengatakan bahawa dalil-dalil Al-Quran dan hadis hanyalah penyokong kepada akal yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Jadi terbalik dengan tradisionalisme sebentar tadi, bagi mereka akal lah penyokong kepada nas-nas dan dalil-dalil. Manakala rasionalisme ini mula mengatakan dalil-dalil dan nas-nas tersebut hanyalah penyokong, dikatakan terletak belakang daripada akal yang mereka utamakan ini. Dan dapat ditekankan di sini bahawa corak pemikiran rasionalisme juga amat mementingkan aspek penggunaan akal secara berlebihan, yakni melebihi perkara lainnya, dan hal inilah yang dikatakan semua ciri-ciri inilah yang seterusnya menyebabkan pemikiran rasionalisme ini ditentang dengan sangat hebat oleh pemikir tradisionalis. Baiklah, seterusnya adalah kemunculan aliran Iluminasiisme. Itu dikatakan menerusi Iluminasiisme ni kita dapat lihat berlakunya perkembangan dalam aliran ataupun perkembangan daripada aliran atau corak pemikiran takalimun inilah. Iluminasiisme ini antara tema utama falsafah yang muncul pada zaman pertengahan, iaitu yang berkaitan dengan pencahayaan ataupun pengetahuan melalui cahaya. Iluminasiisme ini juga dikenali sebagai Isyraqi, iaitu merupakan hasil buah pemikiran Suhrawardi. Dan seperti saya kata tadi, menerusi Isyraqi ataupun Iluminasiisme ini, maafkan saya, Iluminasiisme ini juga dilihat sebagai sebuah perkembangan bagi falsafah Islam yang sebelumnya ia dikuasai oleh aliran Paripatiisme. Dan di sini saya sediakan juga beberapa definisi berkenaan dengan corak pemikiran Iluminasiisme ini juga, iaitu daripada segi terminologi, ia membawa maksud bersinar, terang benderang, berseri-seri dan juga menerangi. Manakala daripada sudut pandang falsafah pula, teori ini membawa maksud sebuah perubahan daripada kehidupan emosional kepada bentuk tindakan dan juga keharmonian. Dan seperti kita tahu, Al-Ghazali juga merupakan salah seorang tokoh mutakalimun dalam bidang ilmu kalam dalam falsafah Islam, dan dikatakan bahawa Suhrawardi mempunyai pengaruh secara langsung dengan
karya Al-Ghazali, iaitu yang mengatakan wujudnya hubungan antara nur dengan iman. Yang boleh dikatakan menerusi karya inilah mempunyai uh, pengaruh secara langsunglah dengan corak pemikiran Suhrawardi dalam menghasilkan teori pemikiran iluminasi semua ini. Dan terdapatnya teori pengetahuan yang tidak memerlukan persetujuan ataupun penghakiman kerana iluminasi itu sendiri mempunyai hubungan secara langsung bagi mendedahkan yang hak. Ini adalah apa yang dipercayai oleh corak pemikiran Isyraqi inilah. Dan pengetahuan tersebut terhasil disebabkan oleh kesedaran atau pengalaman dan bukannya daripada kesan hubungan subjek-objek ataupun wujudnya ilmu dengan kehadiran ataupun ilmu kuduri. Dan kita dapat menyangkal bahawa kewujudan aliran Isyraqiyah ini juga menunjukkan berlakunya perkembangan dalam corak pemikiran bidang ilmu falsafat Islam dan juga kemajuan dalam corak berfikir ahli kalam dalam ilmu kalam di dalam falsafat Islam ini. Baik, kita sudah sampai di bahagian penutup. Tuntasnya menerusi penelitian dan juga perbincangan ini, kita dapat melihat, kita dapat mengkaji dengan lebih dalam dalam aspek ilmu kalam, mutakalimun yang merupakan juga cabang ilmu dalam bidang ilmu falsafah. Sejujurnya sebelum kaji berkenaan dengan aspek ini, saya sendiri tidak tahu dengan lebih lanjut berkenaan mutakalimun dan ilmu kalam ini. Dan selepas melakukan sebuah sedikit penelitian berkenaan dengan topik ini, saya mengetahui apa itu mutakalimun, bagaimanakah sejarah kemunculannya, dan siapakah yang digelar sebagai mutakalimun itu sendiri, dan berbagai lagi. Dan dapat dilihat bahawa topik ataupun isu berkenaan dengan ilmu kalam dan mutakalimun inilah dapat dilihat merupakan salah satu perbandingan dan perbezaan yang sangat jelas kita dapat lihat di antara bidang ilmu falsafah Islam dan juga falsafah Barat. Ini adalah bibliografi yang saya telah gunakan sepanjang melakukan penelitian. Baiklah, sekian. Terima kasih.